Sebab itu hati-hatilah. Di sekeliling kita sekarang ramai batu api. Yang paling kita takut jenis talang dua muka. Talang dua muka ni paling membahaya. Depan kita baik sangat macam malaikat, pijak semut tak mati, belakang kita dia tikam kita. Baik itu ada satu hadis kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin. Siapa-siapa yang di dunia dia ada dua muka, maknanya talam dua muka, nescaya di hari akhirat dia akan diberi oleh Allah dua lidah yang dibuat pada neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dek kerana orang macam inilah masyarakat jadi bergaduh, negara jadi tidak stabil, akhirnya kita jadi rosak. Orang-orang macam ni penampilan kadang-kadang baik, beriman di mulut tapi hati berlumut, beriman di lidah tapi hati menyalah, lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai tak senonoh, adu domba, hasutan, batu api, provokasi. Provokasi, ingat, provokasi juga kata ulama adalah an-namimah, orang yang suka provok. Kata Imam Ibn Kathir, an-namimah ala qismain, namimah itu ada dua jenis. Kata Imam Ibn Kathir, tarah takun ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin, fahadha haramun muttafaqun alaih. Dia terkadang, kata Ibn Katsir, dia berbentuk tahrish, iaitu dia provok antara orang-orang Islam dengan niat nak mencerai-beraikan hati orang-orang beriman. Maka ini hukumnya adalah haram, sepakat kata para ulama. Ini dalam tafsir Ibn Katsir. Kata Imam Al-Baghawi, at-tahrish iqa'ul khusumah wal khushunah bainahum. Tahrish ini adalah dia trigger, cetuhkan pertengkaran sesama orang Islam. Dia yang memulakan pertengkaran itu. Kata Ibnu Athir, at-tahrish al-igra'u bainan nas ba'duhum bi ba'd. Tahrish ini adalah kita mengumpan supaya dua kumpulan akan berkelahi, kata Ibnu Athir. Ada satu hadis Nabi sebut, orang yang suka provok orang, orang tu asalnya baik, dia provok jadi mengamuk tak tentu arah. Orang yang suka tahrish, ini memang dia tiru kerja setan. Sebab tahrish adalah perbuatan syaitan. Provokasi sesama Muslim adalah tahrish dan adalah perbuatan setan. Nabi pernah beritahu, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Nabi sebut syaitan dia dah putus asa dah daripada nak menjadikan orang-orang Arab di jazirah Arab sembah dia. Maknanya di Mekah, Madinah, nak tukarkan agama Islam ke agama lain memang tak dapat. Tapi apa yang syaitan buat? Walakin fi tahrish bainahum. Tapi yang syaitan akan terus boleh buat adalah provok sesama orang Islam supaya bergaduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampaikan ada satu hadis yang mana ada satu hadis yang para ulama mengatakan an-namimah, batu api ni sama hukum macam orang buat sihir. Sama hukum macam orang buat sihir. Bahkan dalam hadis disebut dia adalah sejenis daripada sihir. Al-adhu as-sihru. Adhu adalah sihir, adhu adalah an-namimah. Bahkan kata Yahya bin Abi Katsir, namimah lebih dahsyat daripada sihir lagi. Bukan macam sihir, lebih dahsyat. Sebab an-namamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Orang yang buat adu domba atau batu api, dia boleh rosakkan hubungan manusia hanya dalam sejam saja. Sedangkan sihir kena makan masa. Kita nak buat sihir ke orang, tak kira jumpa di Siam ke di kampung mana-mana ke, bukannya buat terus kena tak dapat.
Hebat macam mana Tok Bomo di Wadi Manikam Sinawari, tak boleh terus jadi. Tak, dia ada proses. Jin tu pun ada proses juga. Nak hantar ke orang, nak hantar serpih, kaca, dia ada proses juga. Mana bukan on the spot. Tetapi namimah itu kata Yahya bin Abi Katsir on the spot. 1 jam, 2 jam orang boleh jadi kelahi kerana diadu dombakan oleh kita. Marilah muslimin muslimat sekalian, kita mengambil keinsafan, jauhlah sifat batu api. Jangan jadi orang yang adu domba.